Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang, Encik. Saudari Wasi berambil persen ya pokok. Subhanaka la ilaha illa anta. Okey, jadi tunggu sekejap ya. Saya nak share screen. Malam ni kita akan sambung bengkel kita pada minggu lepas. Okey, minggu lepas kita buat set soalan MSM Code War. Okey, jadi kepada yang baru hari ini join kelas ataupun join bengkel, okey, cara nak buka soalan, kita mula-mula sekali kita buka web browser. Okey, buka web browser, kita type www.ppcom.com.my. Okey, kita type alamat website pertandingan. Kita type website pertandingan. Okey, dan lepas kita masukkan dia punya URL, okey, kita pergi kepada menu, okey. Dan untuk membuat latihan, kita akan gunakan menu latihan yang ni, menu latihan untuk buat latihan. Okey. Dan jika tuan-puan gunakan mobile ataupun handphone, smartphone dan sebagainya, menu website berada di sebelah atas kanan yang ada ikon anak panah. Okey, yang ada ikon anak panah warna hijau. Okey, klik pada ikon anak panah warna hijau tu untuk dia keluarkan menu dan kemudian kita klik pada menu latihan. Okey, sekarang saya klik pada menu latihan. Okey. Dan pada menu latihan dia ada banyak set soalan dan untuk perbincangan kita akan gunakan set contoh soalan pertandingan yang pertama, iaitu set soalan MRSM Code War 2019. Okey. Dan bila kita klik sahaja MRSM Code War 2019, apa yang berlaku? Dia akan buka tab yang baru. Okey, dia akan redirect kita ke sistem HackerRank. Okey. Dan bila dia buka sistem HackerRank ni, okey, tadi kita website pertandingan daripada website pertandingan dia akan redirect ke sistem HackerRank. Okey, dan kita klik pada enter contest. Kita dah buat 3 soalan yang pertama. Okey, hari ini kita akan cuba selesaikan soalan keempat. Okey, dan kalau sempat kita akan buat soalan yang kelima. Okey, klik pada soalan yang keempat iaitu soalan faktor. Okey, kemudian kita akan buka soalan dan kita akan baca soalan tu. Soalan yang pertama tentang faktor. Okey, soalan faktor ni dia akan tanya, dia akan bagi contoh, contohnya 144 faktor 44. Faktor bagi 144 ialah nombor yang ni. Okey, dan dia kata, soalan kata diberi dua integer. Anda dikendaki menentukan sama ada integer pertama adalah faktor bagi integer kedua ataupun bukan. Okey, jadi contohnya katakanlah soalan bagi dua integer. Okey, contohnya dia bagi 840. Okey, soalan tanya, adakah 8 ini faktor bagi 40 ataupun bukan? Okey, ataupun tidak. Okey, jadi dia tanya adakah integer yang pertama, iaitu dia namakan sebagai A, adalah faktor bagi integer yang kedua yang dinamakan sebagai B ataupun tidak. Okey, jadi dia bagi dua integer, kita cuma bagi jawapan sama ada ya atau tidak. Okey, dan kita dah baca soalan. Okey, kita dah baca soalan. Katakanlah kita kurang faham. Kita kurang faham apa yang soalan nak. Okey, jadi kalau kita faham apa yang soalan dia pendek je sebenarnya. Soalan dia dua baris je. Dua ayat je. Diberi dua integer, anda dikendaki menentukan sama ada integer pertama adalah faktor bagi integer kedua ataupun tidak. Tu je soalan dia. Yang atas ni penerangan. Penerangan dia nak bagi tahu tentang faktor. Sebab mungkin ada pelajar, contohnya ada pelajar yang belum belajar apa itu faktor contohnya. Dia bagi contoh. Okey, macam satu apa? Dia bagi contoh 6 ni adalah faktor bagi 144. Ni dia bagi ataupun dia bagi penerangan semula kepada apa yang pelajar pernah belajar sebelum ni, takut pelajar lupa. Okey, ni soalan dia. Okey, kalau tak faham, apa yang perlu kita buat? Kita tengok sampel input, sampel output. Okey. Jadi kalau tak faham soalan nak, tengok yang ni.
Yang ni penting Sample input, sample output. Jadi dia kata diberi dua integer. Okey. Jadi dia minta kita tentukan sama ada integer pertama adalah faktor bagi integer kedua ataupun bukan. Jadi kalau input dia bagi 2 14. Okey, kalau input dia 2 14, jawapan yang dia nak keluar adalah ya. Okey. Kalau kita bagi input contohnya 3 7, jawapannya akan keluar tidak. Okey. Jadi kalau kita tak faham, kita tengok sample input, sample output. Okey, kemudian cuba tengok atas ni. Di bawah soalan, dia ada input format. Okey, input format ni dia bagi tahu input tu masuk macam mana. Okey. Dia bagi tahu input ni dimasukkan dalam dua baris. Okey, dia bagi tahu input tu dimasukkan dalam dua baris. Jadi baris pertama ada integer A dan baris kedua ada integer B. Okey. Dia bagi tahu input tu dua baris. Dan constraint. Okey, constraint dia bagi tahu input ni nombor antara 1 hingga 5,000. Maknanya nilai bagi A dan nilai bagi B mesti lebih atau sama dengan 1 dan mesti kurang atau sama dengan 5,000. Maknanya dia tak bagi nombor yang terlalu besar. Dia tak bagi nombor yang lebih daripada 5,000. Maknanya nombor paling besar pun dia bagi 5,000 dan nombor paling kecil dia akan bagi 1. Jadi kalau kita tengok sampel input ni 2 dengan 14 ni duduknya antara 1 hingga 5,000. Okey. Dan output format. Okey, output format ni dia bagi tahu apa yang keluar, apa yang keluar sebagai output. Jadi dia nak salah satu sama ada string ya atau string tidak. Okey, ya ni keluar masa bila? Ya ni keluar jika A ni faktor kepada B. Dan dia akan keluar tidak jika A ni bukan faktor kepada B. Okey, dan kita dah tengok soalan dan kita cuba buat coding. Okey, digalakkan peserta menggunakan IDE untuk buat coding. Cuba elakkan terus type coding gunakan HackerRank, sebab kalau kita type guna HackerRank, kalau ada error, susah kita nak repair. Kenapa susah kita nak repair? Sebab maklumat tentang ralat yang HackerRank ni bagi adalah sangat minimum. Jadi kalau kita guna IDE kita akan bagi tahu apa ralat yang kita buat tu dengan detail. Jadi kalau kita nak betulkan ralat, lebih mudah kita guna IDE. Sebab tu dinasihatkan pelajar guna IDE. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada IDE, macam mana kita nak tentukan yang nombor tu adalah satu nombor adalah faktor kepada nombor lain ataupun tidak? Okey, sekejap ya. Rasha Alisha dia tak dengar. Okey, siapa yang tak dengar, dia kena connect with computer audio. Bila kita connect with computer audio, baru kita dengar suara. Okey, connect with computer audio. Sekejap saya type. Dengar suara. Okey, jadi pertama kali siapa yang guna Zoom tak dengar tu sebab dia tak connect dengan komputer audio. Okey. Dan IDE. Okey, IDE itu apa? IDE itu adalah singkatan kepada Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. Okey, dia IDE ini sebenarnya adalah satu package ataupun satu package software yang kita gunakan untuk kita buat coding lah. Contohnya dekat software tu ada compiler, dekat situ juga ada code editor, dekat situ juga ada contohnya ada debugger dan sebagainya. Maknanya satu software tu lengkap untuk kita buat semua benda. Dulu-dulu masa kita belajar coding, dulu-dulu masa kita belajar coding, kalau kita nak type coding, kita kena buka code editor asing. Dah siap coding, kita save file tu. Lepas save file tu kita kena kena compile ataupun kita kena run. Tapi bila nak compile tu, kita kena guna software asing, software lain pula. Kemudian dia compile. Dah siap compile, nak run. Nak run tu dia kena guna benda lain pula. Zaman-zaman saya dulu sempat dulu Windows pakai, nak masuk Windows tu dia pakai disket. Sekarang ni dah ada hard disk kan. Dulu tak ada hard disk. Dulu nak run Windows kena buka guna disket. Kemudian nak run software, contohnya nak run WordStar, masuk disket yang lain pula. Lepas tu nak save kerja,
pakai disket yang lain pula. Tapi sekarang ni semua benda tu dah disatukan. Dan benda tu kita panggil sebagai IDE. IDE ni dia ada yang online, dia ada offline. Contohnya IDE online tu RE, dia ada IT. Okey. Dan saya akan buka sebelum saya buka saya punya IDE, kita cuba selesaikan dulu masalah tu. Okey. Macam mana kita nak tahu yang nombor ni, 2 ni contohnya adalah faktor kepada 14 ataupun bukan? Okey, cara paling mudah untuk tahu sama ada nombor itu faktor kepada nombor yang lain ataupun tidak dengan cara kita ambil nombor yang kedua iaitu nombor 14. Okey, contohnya kita ada A dengan B. Apa yang kita buat, kita ambil B tu, kita bahagi dengan A. Dan kita tengok dia punya baki. Okey, kita katakan satu nombor tu boleh merupakan faktor pada nombor yang lain jika dia boleh dibagi tepat ke nombor yang kita kata A adalah faktor kepada B jika jika B boleh membahagi tepat dengan A. Okey. Boleh membahagi tepat ni maknanya bila B bahagi A, dia tak ada baki ataupun dia tak ada remainder. Okey. Jadi kalau saya ambil 14, IDE itu ada yang kita boleh download ataupun kalau tak nak download kita guna yang online. Okey, IDE yang offline kita kena download. Okey, 14 bahagi 2. 14 bahagi 2 kita akan dapat 7. Okay, kemudian 7 darab 2 kita akan dapat 14. Lepas tu kita tolak, dia akan dapat kosong. Yang ni kita panggil sebagai baki. Jadi kalau kita bahagikan 14 dengan 2 ni, kita dapat baki kosong ataupun tiada baki, kita boleh katakan 2 tu adalah faktor bagi 2 tu faktor bagi 14. Okey. Jadi maknanya kita kata jika 14 bahagi 2, kita akan dapat integer. Jika kita hasilnya, kita panggil sebagai dividen ataupun hasil. Jika hasilnya adalah integer. Okey, jika hasil bahagi adalah integer, maka kita katakan 2 ni faktor bagi 14. Okey. Contoh yang lain kalau kita ambil contohnya negatif 2 dengan 14. Okey, kita bahagi kita akan dapat negatif 7. Okey, yang ni akan dapat kita akan dapat 14 dan kita tolak kita akan dapat kosong. Okey, dan yang ni juga adalah integer. Jadi kita katakan negatif 2 adalah faktor bagi 14 sebab dia ada faktor positif, ada faktor negatif. Tapi untuk sekolah kita hanya kita hanya consider faktor positif sahaja. Okey. Jadi kalau benda tu kita bahagi tak dapat integer. Okey, kalau kita bahagi tak dapat integer, maknanya benda tu bukan faktor. Contohnya kita ambil nombor contohnya 25. Okey. Adakah 2 faktor bagi 5? Jadi kita ambil 5 bahagi 2. Okey, kita akan dapat 2. Okey, sini akan dapat 4, sini akan dapat 1. Okey, jadi bakinya adalah 1. Okey, jadi kalau bakinya 1, kita katakan 2 bukan faktor bagi 5. Ataupun kalau kita guna cara pembahagian yang biasa, contohnya kita dapat 2 tolak dengan 1 dan kita ambil kosong, sini kita akan dapat 2.5. Okey, yang ni adalah bukan integer. Jadi kalau bukan integer, maka kita katakan 2 bukan faktor bagi 5. Okey, jadi tu konsep yang mudah lah. Dan dalam coding untuk cari baki, kita boleh gunakan simbol modulo. Simbol modulo. Jadi kita ada tambah, kita ada tolak, kita ada darab, kita ada bahagi. Okey, dan kita ada floor division dan kita ada modulo. Okey, jadi saya tunjukkan macam mana dalam coding dia. Okey, mula kita akan buka IDE. Saya gunakan Python IDLE sebab dalam buku teks dia gunakan Python IDLE, jadi saya gunakan IDE yang sama. Okey, jadi bila kita buka je Python IDE, apa yang dia buat? Dia akan buka shell dulu. Jadi kalau saya nak type code, kita boleh buka code editor. Saya tekan file new.
Okey, bila tekan file, new file, dia akan buka code editor. Jadi sebelah kiri saya adalah code editor, sebelah kanan saya adalah shell. Okey, selain daripada Python IDLE, IDE Python yang popular, pelajar ataupun cikgu boleh gunakan Tony, Tony juga antara IDE yang popular, ataupun boleh gunakan yang online punya atau EPA.IT. Okey. Jadi kita nak type coding kat sini. Jadi sebelum kita type coding kat sini, kita kena tengok dulu input format, yang penting sebab kita nak tahu input kita ada berapa baris. Okey, jadi kita baca soalan. Soalan kata dua baris input. Jadi bila dia kata dua baris input, dalam kita kena guna dua input function. Satu input function akan digunakan untuk baca sebaris input. Jadi bila dua baris input, kita kena gunakan dua input function dalam Python. Kalau dalam Java dia lain sikit. Dalam C++ dia lain sikit. Sebab untuk tujuan apa? Tujuan bengkel saya akan gunakan Python sebab majoriti pelajar guna Python untuk jawab soalan pertandingan. Okey. Jadi dua baris input dia kena guna dua input function. Jadi apa yang kita buat? Kita type je lah dua input function kat sini. Sekejap. Okey, kita type input. Okey, yang pertama input function yang kedua. Okey. Jadi dah selesai kita buat dua input function, kita baca balik input format. Okey, baris pertama ni apa? Okey, dia kata baris pertama adalah integer A. Yang mewakili integer pertama, baris kedua mengandungi integer B. Okey, jadi kita boleh gunakan variable yang soalan guna ataupun kita boleh gunakan variable kita sendiri. Okey, jadi kalau kita tak nak pening-pening, kita guna je A dengan B. Sama macam apa yang soalan bagi. Kalau kita tak nak pening-pening lah. Ataupun kalau kita nak pakai variable sendiri pun tak ada masalah. Contohnya dia bagi A dengan B, tapi kita nak tukar jadi N1, N2. Ataupun kita nak tukar jadi X dengan Y. Boleh, tak ada masalah. Terpulang kepada kita nak guna variable apa. Okey, jadi sebagai contoh dia kata dua variable. Variable pertama adalah A, yang kedua adalah B. Jadi dia kata dua integer. Jadi apa yang kita kena buat? Kita buat A set kepada input, kemudian kita buat B set kepada input. Okey, dan kita tulis dekat sini, masukkan nombor pertama. Okey. Lepas tu dekat sini kita buat masukkan nombor kedua. Okey. Jadi kita akan masukkan dua nombor A dengan B. Okey. Jadi kita nak test kita punya apa? Kita nak test kita punya input jadi ke tak. Kalau kita nak test, kita boleh print lah. Kita boleh print balik. Contohnya kita print AB. Okey. Kenapa kita print semula A dengan B? Sebab kita nak test sama ada input yang kita buat tu masuk ataupun tidak. Okey, jadi kita save. Okey, dah siap, kita save dulu. Kita bagi nama soalan 4. Okey. Lepas tu kita run. Dah siap, kita run. Okey, bila kita run, dia kata masukkan nombor pertama. Okey, contohnya kita masukkan 50. Nombor kedua, contohnya saya masukkan 1000. Tekan enter. Okey, dia keluar balik 50 dengan 1000. Okey, jadi kalau kita nak tahu dengan lebih detail apa yang disimpan dalam A dengan B tu, kita type je nama variable tu. Contohnya kita type B, dia akan keluar 1000. Kita type A, dia akan keluarkan 50. Jadi benda ni sebenarnya tak betul. Kenapa tak betul? Sebab walaupun kita nampak dia macam simpan 50 dengan 1000, tapi sebenarnya dia tak simpan nombor, dia simpan string. Sebab dalam Python, input function hanya akan terima data string sahaja. Data selain pada string dia tak terima. Okey. Jadi bila kita guna input function, dia akan simpan sebagai string. Contohnya yang ni 1000 dengan 50 disimpan sebagai string. Sebab tu dia ada peringkat kata kat sini. Okey, dia ada peringkat kata sebab dia simpan sebagai string. Jadi kita nak dia simpan sebagai integer. Jadi bila kita nak dia simpan sebagai integer, kita kena buat typecasting. Kena tukar dia punya data type. Untuk tukar data type, kita gunakan int function. Jadi int function ni boleh digunakan untuk tukar
data type kita kepada integer. Jadi kita tukar kepada integer. Okey. Yang ni saya kecilkan. Saya kecilkan sikit. Okey. Okey, jadi saya letak dekat sini int. Okey, jadi saya save sekali lagi. Kemudian saya run. Okey, run. Okey, jadi saya masukkan nombor pertama sekali lagi. Contohnya 50. Nombor kedua 1000. Okey, saya tekan enter. Dia akan keluar 50,000. Tapi kalau kita nak betul-betul confirm, kita cuba type dekat shell. Contohnya kita type B, akan keluar 1000. Okey, nampak ah? Kali ni nombor yang dia simpan adalah integer. Sebab tak ada pengikat kata. Sebelum ni dia keluar macam ni. Sebelum ni dia keluar macam ni. Okey, bila ada pengikat kata, dia tahu dia simpan benda yang kita masukkan tu sebagai string. Jadi yang ni dia simpan sebagai integer. Jadi bila dia simpan sebagai integer, barulah kita boleh lakukan pengiraan. Okey. Tak, kita kena run lah cikgu. Hanan Najihah. IDE itu kalau dah download, kita run lah. Bila kita run baru dia keluar macam ni. Dia keluar shell. Lepas tu kita tekan file, new file. Dia akan keluar code editor. Okey, saya sama semula ya. Okey, sekarang ni kita dah boleh tahu dia simpan nilai integer dalam A dengan B. Okey. Jadi kita padam dia ni. Tadi cuma kita nak testing saja kita punya input. Okey, sekarang kita nak cari remainder. Okey, untuk cari remainder, okey, kita boleh gunakan simbol modulus ataupun modulus operator. Jadi kita buat baki, kita set kepada B modulus A. Okey. Jadi saya nak tanya, kita nak gunakan A modulus B ke ataupun B modulus A? B modulus A, sir. Betul. Jadi yang ni agak ramai pelajar yang keliru. Jadi untuk elakkan kekeliruan, kita tengok soalan. Jadi dia tanya, adakah nombor pertama adalah faktor bagi nombor kedua? Okey. Jadi kalau kita nak tahu adakah 2 faktor bagi 14, okey, kita nak tahu adakah 2 faktor bagi 14. Okey, ni soalan dia. Jadi untuk check 2 faktor bagi 14 ni, kita ambil 2 bahagi 14 ke kita ambil 14 bahagi 2? Nampak Jadi kalau dekat sini adalah A, sini adalah B. Jadi kita ambil A bahagi B ke, B ni kita bahagikan dengan A. Jadi nak check sama ada 2 ni faktor bagi 14 ataupun tidak. Okey, nak check 2 adalah faktor bagi 14 ataupun tidak, kita kena guna B bahagi A bukannya A bahagi B. Okey, nampak kenapa dekat sini dalam coding saya gunakan B modulus A bukannya A modulus B. Okey, kalau kita terbalikkan, kita akan dapat jawapan yang salah sebab 2 bahagi 4 dia tak sama dengan 4 bahagi 2. Okey, sebab 2 bahagi 4 adalah 0.5 dan 4 bahagi 2 adalah 2. Jadi 0.5 dengan 2 ni dia tak sama. Sebab tu dah A modulus B dengan B modulus A tu tak sama. Okey. Jadi kita dapat remainder dan kita cuba print remainder dia. Okey. Kita nak check coding kita. Jadi kita save. Kemudian kita run. Okey, nombor pertama contohnya kita masukkan nombor 4. Nombor kedua kita masukkan nombor 30. Jadi remainder dia adalah 2. Okey, kita nak check betul ke tak.
Kita ambil 30 bahagi 4. Jadi kita akan dapat 7. Kita akan dapat 7. Sini kita akan dapat 28. Tolak kita akan dapat 2. Jadi ini adalah baki. Jadi boleh nampak jawapan kita betul. Okey, kalau kita nak confirmkan, kita run sekali lagi. Double confirm. Jadi kita run sekali lagi. Kita cuba masukkan nombor yang lain pula. Sekejap kita run sekali lagi. Jadi nombor pertama kita masukkan nombor yang pertama. Contohnya kita masukkan nombor 5. Okey, nombor kedua kita masukkan nombor 30. Okey, jadi 30 mau 25. Okey. Kita ambil 30 bahagikan dengan 5. Dia akan dapat 6. Sini akan dapat 30. So dia tolak akan kosong. Jadi ini adalah dia punya baki. Okey. Jadi bila baki dia adalah kosong, bila bakinya adalah kosong, kita katakan A adalah faktor kepada B. Jadi dekat sini kita gunakan if else. Jadi kita padam balik. So kita buat if baki sama dengan kosong. Okey, jadi kita akan keluarkan output ya. Okey, kemudian jika tidak, kita gunakan else. Kita akan print tidak. Okey. Jadi kita save. Okey, kita save dan kita cuba beberapa nombor. Jadi contohnya dekat sini kita run, nombor pertama kita masukkan contohnya 2, 14. 2 enter 14. Nombor kedua dia akan jadi ya. Kalau saya run sekali lagi, kalau saya masukkan nombor lain contohnya 3, 9, dia akan jadi ya. Kalau saya run sekali lagi, saya masukkan 3, 14, dia akan jadi tidak. Okey, nampak? Jadi masa kita buat program, pastikan kita test kita punya coding kita dengan beberapa sampel input. Beberapa sampel input yang berbeza. Okey, lepas kita test, kita puas hati, barulah kita masukkan kita punya coding ni ke dalam HackerRank. Jadi apa kita buat? Kita copy. Kita copy dan kita nak masukkan jawapan dalam HackerRank. Okey, sekarang kita pergi pada HackerRank. Okey, bila kita pergi pada HackerRank, perkara pertama sebelum kita copy kita punya coding, pastikan kita pilih dahulu language yang kita guna. Nampak kat sini? Okey, jangan terus paste je. Kita pilih dulu language yang kita guna. Jadi kalau tadi saya guna Python, sebab tu saya kata dalam pertandingan pelajar boleh pilih sendiri language yang pelajar nak guna. Okey. Jadi kalau kita guna Java, kita pilih Java. Tadi saya guna Python, jadi kita pilih dulu Python. Okey. Lepas pilih Python, barulah saya paste coding tadi, saya masuk dekat sini. Okey, bila saya dah paste saya punya coding masuk dalam sini, apa yang kita kena buat? Kita kena run. Tadi kita dah run dah tadi dekat IDE. Yang ni kita run dekat HackerRank. Sebab tak semestinya dekat IDE kita boleh run. Dekat HackerRank kita boleh run benda yang sama. Mungkin juga ada silap dekat HackerRank. Jadi kita kena run dekat dua tempat. Jadi kita run sekali lagi dekat HackerRank untuk testing dalam HackerRank pula. Tadi kita testing dekat IDE. Okey, bila saya testing dekat HackerRank, walaupun tadi dekat IDE dapat jawapan betul, tapi dekat HackerRank ni dapat jawapan yang tak betul. Kenapa tak betul? Kita check dekat yang ini. Check dekat your output dengan expected output. Okey, your output ialah output yang program kita buat ataupun output yang kita dapat. Expected output ialah apa yang soalan nak. Nampak? Beza soalan nak yang ni je output. Tapi output yang kita buat adalah yang atas ni. Beza kan? Jadi sebenarnya dalam pertandingan dalam mana-mana pertandingan coding, tak semestinya PPCom katakanlah lepas ni pelajar masuk pertandingan coding yang lain pula, sebab pertandingan coding ni lebih banyak. Okey.
Jadi dalam pertandingan coding, kita tak perlu masukkan input prompt. Okey, kita tak perlu masukkan input prompt. Jadi benda ni, sila masukkan nombor pertama, sila masukkan nombor kedua, benda ni kita namakan sebagai input prompt. Jadi pertandingan tak nak benda ni. Dia tak nak benda ni. Jadi benda ni hanya kita buat dalam IDE sahaja. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buang semula benda ni. Okey, jadi saya masukkan hashtag untuk tukarkan dia kepada komen. Okey, sebab bila kita jadikan dia komen, program akan abaikan komen tu. Jadi kita salin semula dia punya function int input. Okey. Tapi kali ni saya masukkan input tanpa menggunakan input prompt. Input prompt tu saya buang. Okey, nampak jadi dalam pertandingan coding dia cuma nak benda ni sahaja. Dia nak kita baca input sahaja. Dia tak nak input prompt. Jadi kita buang input prompt, kita buat benda yang biasa. Okey, jadi kita run sekali lagi untuk check coding kita betul ke tak. Okey. Jadi nampak kat sini kali ni coding saya lepas semua test case. Jadi bila dah lepas semua test case barulah kita tekan submit. Okey. Okey, satu lagi nak pesan, selepas kita run dah betul semua test case, jangan terus tinggal sebab selagi kita tak tekan button submit, selagi tu kita punya jawapan tidak akan dinilai oleh sistem. Untuk membolehkan jawapan yang kita buat ni dinilai kepada sistem, kita kena submit kita punya kod. Kita kena submit untuk dapat markah. Tak submit kod, tak dapat markah. Okey. Jadi kadang-kala kita buat coding kita betul separuh. Okey, contohnya kita buat, saya tukar. Tadi kita buat A modulus B. Yang ni saya buat B modulus A. Saya cuba run. Nampak Jadi coding A modulus A ni, coding A modulus B ni hanya betul untuk test case 2, 3, 5 dengan 6. Cuba tengok dulu test case 2, 3, 5, 6. Kenapa betul? Dia betul sebab A dengan B nilai dia sama. 3 nilai dia ni betul. Yang ni betul. Yang ni betul. Jadi untuk jawapan tidak dia akan betul dan untuk test case yang sama dia dapat betul. Tapi untuk yang lain dia akan dapat salah. Okey, jadi bila kita buat solution, kita buat solution yang test case dia betul separuh. Okey, bila kita buat solution yang test case dia betul separuh, kita akan hanya dapat separuh markah daripada markah penuh. Jadi kalau markah penuh dia 10, kita betul separuh, daripada 10 ni kita akan dapat 5/10 markah. Okey. Jadi markah yang kita dapat tadi sebenarnya adalah bergantung kepada bilangan test case yang kita lepas. Jadi kalau kita lepas semua test case, kita akan dapat markah penuh lah. Jadi kena ingat sebelum kita submit jawapan, pastikan dia lepas semua test case. Bila dia lepas semua test case, barulah kita tekan submit. Okey, sekejap Okey, nampak Dia lepas semua test case baru tekan submit. Okey, dan bila kita dah tekan submit, barulah sekali lagi dia akan check kita punya test case. Okey, bila betul semua, kita akan dapat markah. Okey, nampak sini dia bagi markah. Dapat 15 markah. Okey, jadi kalau test case kita ada yang tak betul, bila ada yang tak betul dia akan tolaklah markah ni daripada 15 tu. Mungkin kita dapat 12, 10 dan sebagainya. Okey, bergantung kepada test case yang kita betul. Okey, boleh faham Jadi bila dah dapat markah, apa yang kita nak buat? Okey, kita klik pada link yang tengah-tengah. Okey, kita klik pada link yang tengah-tengah untuk kembali kepada senarai soalan. Okey. Bila kita klik pada link tengah-tengah, okey, dia akan patah balik kepada senarai soalan. Okey, soalan yang kita dah jawab, dia akan tandakan tik Dia akan tandakan tik warna hijau tu, maknanya soalan tu kita dah jawab dengan betul. Dan jika kita submit benda yang salah, tanda tik ni dia tak keluar. Tanda tik ni tak keluar kalau kita submit jawapan yang salah. Okey. Jadi setakat ni ada apa-apa soalan tak yang nak tanya? Kalau ada soalan boleh tanya. Test case boleh cuba berapa kali? Okey.
Dalam setengah pertandingan, dia ada bagi limit percubaan. Dia ada bagi limit percubaan. Contohnya dalam, saya tak ingat lah. Kalau dalam ACMICPC contohnya dia bagi tiga percubaan tanpa tolak markah. Contohnya macam ni tau. Dalam setengah-setengah pertandingan, okey, kita kita apa? Kita submit kod. Okey. Sekali pertama submit, jawapan kita salah. Kali kedua submit, jawapan salah. Kali ketiga submit, jawapan salah. Dia tak potong markah lagi. Dia akan hanya potong markah kalau submit yang keempat. Submit yang keempat, kalau kita masih lagi salah, dia akan potong markah. Yang tu dalam setengah-setengah pertandingan lah. Contohnya macam dalam ACMI CPC. Kalau dalam pertandingan PPCOM, dia tak ada limit. Dia tak ada limit ni maknanya kita boleh submit dah berapa banyak kali pun. Okay? Kalau kita test case kita salah, dia tak akan tolak markah. Okay? Dan katakanlah kita submit 100 kali. Okay? Kita submit 100 kali, 99 kali ni jawapan kita salah, satu kali jawapan betul. Jadi dia akan ambil jawapan yang betul. Yang salah ni tak kira dan dia tak akan tolak markah. Okey, ada soalan lain yang nak tanya? uh, Ling Shinjin tanya cikgu, kalau test case yang kita nampak dah betul semua, maksudnya dah dapat markah penuh kah? Belum tentu. Okey. Sebab bila kita submit kita punya test case, uh, kita hanya dapat markah test case yang kita nampak saja. Sebab dalam pertandingan ada sebahagian case yang ditunjuk, ada lagi test case yang dia sorok. Okey. Dan kita kena betul ke semua test case yang ditunjuk dan test case yang disorok. Jadi kalau kita betul semua baru kita dapat markah penuh. Tapi kalau test case yang ditunjuk ni kita dapat betul, test case yang sorok ni dapat salah, kita tak dapat markah penuh. Dan masa kita run code, dia tak tunjuk semua test case. Dia akan sorok sebahagian test case. Okey. Boleh kalau kita contohnya macam ni. Okey. Dan pertandingan PPCOM adalah pertandingan individu. Pelajar tak dibenarkan berbincang, pelajar tak dibenarkan membantu kawan yang lain walaupun daripada kumpulan yang sama. Okey, tak boleh bantu. Jadi jika ada kes menipu dalam pertandingan, contohnya dia copy paste jawapan kawan, okey, kami dekat sini boleh semak. Jadi kalau ada aduan, kami akan semak dan jika terbukti ada kes menipu dalam pertandingan, penyertaan pelajar tu akan dibatalkan. Okey, contoh tengok macam ni . Kalau nak semak test case, kami boleh tekan view submission. Okey, bila kami tekan view submission, kami boleh tengok jawapan semua peserta. Contohnya dekat sini ada jawapan daripada Hasmarina. Okey. Jadi jawapan daripada Hasmarina ni saya boleh buka . Saya buka, saya tekan view. Okey. Bila saya tekan view, keluarlah jawapan daripada Hasmarina. Jadi ni jawapan dia. Jadi jawapan dia sama macam saya. Jadi kalau semua soalan jawapan dia sama, jadi kita boleh syak lah yang dia meniru. Tapi yang ni bukannya meniru . Yang ni dia sama sebab dia ikut contoh apa yang saya buat tadi. Memanglah sama. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kalau saya dekat sini, bila dia hantar test case, bila dia hantar coding, dia ada dekat sini ada 10 test case. Nampak? Test case 0 sampai test case 9. Ada 10 test case semuanya. Tapi tak semua 10 test case ni dia tunjuk masa kita run. Okey, kalau tak percaya tengok . Kalau saya buka open in editor. Okey. Kemudian saya run contohnya. Contohnya dekat sini saya run. Okey. Nampak . Yang dia tunjuk dekat pertandingannya ni dia akan tunjuk 7. Jadi 7 dia tunjuk, lagi 3 tu dia sorok. Okey, lagi 3 tu dia sorok. Kita tak nampak. Tak tahu apa benda test case tu sebab dia sorok. Jadi kena betul semua. 10-10 tu kena betul baru dapat markah penuh. Kalau kita hanya betul 7 ni, yang 3 yang dia sorok ni jawapan dia salah, kita tak dapat markah penuh. Okey. Kalau kita salah test case yang tidak tunjuk, macam mana kita nak tahu errornya? Kita tak tahu. Okey, kalau test case yang dia sorok tu kita tak nak tahu ada error ke salah dekat mana, tak tahu sebab dia memang sorok. Jadi cara nak tahu antaranya adalah dengan tengok kita punya markah bila kita submit . Bila kita submit dekat sini, okey, nak tahu salah ke tak, kita cuma boleh tahu benda tu salah masa benda tu submit. Jadi kalau kita submit, kalau dia pangkah contohnya warna merah,
Yang ni pangkah, yang ni pangkah. Okey. Jadi bila dia pangkah dekat sini, okey, bila dia pangkah dekat sini maknanya test case kita salah lah. Setakat situ je kita tahu. Okey, bila dia pangkah Bila dia tick dengan warna hijau maknanya test case kita betul. Kita tak boleh tahu salahnya dekat mana. Nombor dia apa kita tak tahu. Dia sorok. Okey. Ada soalan-soalan yang lain cikgu? Ataupun pelajar? Okey. Kalau dalam satu challenge dah Davina kalau dalam satu challenge dah dapat markah. Dalam challenge lain ada buat kesilapan. Adakah markah sebelum itu ditolak dari total? Tidak. Okey. Katakanlah kita ada 6 soalan. Okey, kita dah buat 4 soalan. 4 soalan dapat markah. Okey, katakanlah lagi 2 soalan tu kita buat juga tapi salah. Okey. Jadi dia tak akan tolak markah, Dia tak akan tolak markah untuk jawapan yang salah. Dalam pertandingan PPCom tak ada tolak markah. Jadi tak kisah nak buat salah banyak mana pun tak ada tolak markah. Dia lain pertandingan coding, lain dia punya cara pengiraan markah, Okey, ada apa-apa soalan yang lain nak tanya? So, kalau contohnya untuk pertandingan tu saya nak buat coding C++ kan. Ya. Saya buat dulu dalam code blocks. Lepas tu kalau Ah, saya copy paste boleh ke? boleh. Dekat PPCom. Seelok-eloknya macam tu lah. Seeloknya kita buat dalam IDE code block dulu. Dah siap dalam IDE code block, kita copy paste dalam PPCom. Lepas tu baru kita run semula dalam PPCom. Bukan run semula dalam PPCom, run semula dalam HackerRank. Okey. Cuba elakkan daripada terus start dalam HackerRank. Sebab dalam HackerRank ni, katakanlah ada error, C++ tu, kita nak trace error tu susah. Tak macam dalam code block. Dalam code block tu, kalau ada error, dia bagi tahu detail error tu dekat mana. Jadi seelok-eloknya gunakan IDE. Sebab tu saya kata, seelok-eloknya sebelum kita submit jawapan, coding kita tu kita buat guna IDE dulu. Contohnya kita gunakan IDE code block. Okey, dah siap guna IDE code block, baru kita copy paste masuk dalam HackerRank. Ah, ah, Arun, you punya dah lepas semua test case. Ada yang salah tak? Saya baru hari ni join sir. Oh, tapi masa soalan ni ada buat tak dalam code block? Ada sir. Dah submit dah jawapan. Tengok betul ke salah? Yang tadi saya buat tu ke sir? Yang bukan yang Python, yang tadi saya tunjuk Python. Ada buat guna C++ tak? Guna C++ ni saya try lagi sir. Yang coding yang untuk ini pertandingan ni saya tak cuba lagi lah sir. Tapi untuk secara normal tu saya pernah buat lah dalam code block. Okey, Untuk okey, C++ tak apa. tu. Okey, nanti untuk soalan lepas ni cuba guna C++, cuba guna C++, kita tengok kalau ada salah kita boleh trace dekat mana salah dia. Okey, Ainul Sumayah tanya macam mana nak tahu test case sorok tu ada soalan ada apa? Memang semua soalan akan ada test case yang disorok. Dalam mana-mana pertandingan pun macam tu. Dia tak tunjuk semua test case. Dia akan sorok setengah-setengah test case sebab dia nak elakkan pelajar menipu dalam pertandingan. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia pandai juga sebab dia tak buat pengkoding, dia buat if else je. If input A, dia keluar output A. If input B, keluar output B. If input C, dia keluar output C. Dia cuma guna if else, dia tak gunakan Dia tak gunakan solution yang betul. Jadi kalau kita tunjukkan semua coding, dia akan dapat markah penuh. Okey, semua soalan dia akan dapat markah penuh. Jadi untuk elakkan pelajar menipu coding, okey, jadi kita sorok sebahagian test case. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, soalan yang kelima. Okey, siapa yang guna C++ boleh guna C++ lah. Okey, dan saya akan tunjukkan Python sebab kebanyakannya akan guna Python. Okey, soalan tentang kecurunan garis lurus. Okey, jadi soalan ni walaupun nampak macam susah sebab dia melibatkan silibus sekolah menengah, pelajar sekolah rendah pun boleh jawab. Kenapa pelajar sekolah rendah pun boleh jawab? Sebab dia dah bagi formula siap-siap dekat sini. Kalau kita tengok, untuk mencari kecurunan garis lurus, dia guna formula ni. Jadi, apa yang pelajar perlu buat, dia tengok Dia tengok contoh contoh input output dan dia boleh kira sendiri macam mana nak dapatkan jawapan. Contohnya macam ni. Okey. Jadi kalau pelajar tak faham apa yang soalan nak, pelajar boleh tengok sample input dengan sample output dan juga explanation. Okey.
Jadi soalan ni dia minta kita cari keturunan bagi satu garis lurus. Okey, dan dia bagi dua baris input. Jadi input baris yang pertama adalah koordinat bagi titik A. So A adalah -6, -7 dan B adalah koordinat B adalah -4, 2. Okey. Jadi dia bagi dua koordinat iaitu koordinat A dan koordinat B dan dia minta kita cari gradient ataupun keturunan bagi garis lurus tersebut. Okey, dan nak kira dia mudah aja. Walaupun pelajar tu belum belajar lagi, okey, walaupun pelajar tu sekolah rendah lagi, dia masih boleh kira bila dia tengok explanation. Jadi dia tahu yang ni adalah X1, yang ni adalah Y1, yang ni adalah S2, yang ni adalah Y2. So keturunan garis lurus adalah Y2 tolak Y1. So dia ambil Y2, 2 tolak -7 bahagi dengan S2 tolak S1, -4 tolak dengan -6. Okey, jadi ini akan sama dengan 2 tambah 7 perkan dengan -4 tambah 6. Dia akan jadi sama dengan 9 per 2. Okey. Jadi 9 per 2 sama dengan 4.5. Jadi sama dengan sini lah. Okey, jadi kalau pelajar tak faham apa yang soalan nak, ataupun kalau pelajar tak faham apa yang soalan terangkan, pelajar sentiasa boleh tengok sampel input, sampel output dengan explanation. Okey. Dan lagi satu, kalau pelajar masih lagi tak faham, pelajar boleh Google. Okey, pelajar boleh Google, contohnya Google tentang keturunan garis lurus. Okey. Sebab dalam pertandingan, pelajar dibenarkan membuat rujukan dekat internet. Okey. Sama ada rujukan tutorial ataupun forum. Cuma pelajar tak boleh tanya lah. Tak boleh tanya dekat internet. Tak boleh tanya orang. Okey. Dia boleh rujuk sahaja. Dia boleh buat rujukan sahaja. Tak boleh tanya orang. Jadi dalam pertandingan nanti, tak dibenarkan guna apa-apa medium untuk chatting. WhatsApp, Telegram tak dibenarkan guna. Okey. Tanya orang dekat forum ke apa tak boleh. Okey. Yang boleh hanya refer kepada refer kepada soalan yang contohnya 10 tahun lepas. Katakanlah 10 tahun lepas ada orang tanya pasal gradient garis lurus. Yang tu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia tanya semasa pertandingan tak boleh. Okey. Dan boleh refer tutorial online, boleh refer buku teks dan sebagainya. Okey. Cumanya untuk pelajar universiti, untuk pelajar yang membuat degree dan juga master, untuk pelajar degree dan juga master tak dibenarkan refer kepada tutorial online. Pelajar hanya boleh refer kepada buku teks dan juga kepada nota yang disimpan dalam komputer. Okey, jadi ya. Jadi untuk pelajar universiti boleh gunakan rujukan fizikal ataupun rujukan soft copy yang di save dalam komputer sahaja. Okey, jadi kita tengok dia bagi okey, kita tengok sini. Okey, kemudian kita baca soalan. Soalan dia dua baris je lah. Soalan dia dua ayat je. Dia kata diberi satu garis lurus yang melalui titik A dan B. Okey. Dia kata diberi satu garis lurus melalui titik A dan B. Anda dikehendaki mencari keturunan garis lurus AB. Okey. Maknanya dia kata ada garis lurus yang melalui dua titik. Dua titik A dengan titik B. Dan kita kena cari keturunan bagi garis AB. Okey. Jadi dia dah bagi formula, kita just plug in je formula. Okey, sekarang untuk buat coding. Macam mana nak buat coding? Okey, kita tengok dulu input format. Tengok dulu input format. Okey. Input format dia kata ada dua baris input. Jadi bila ada dua baris input, dalam Python input function kena ada dua lah. Sebab ada dua baris input. Jadi kita kena guna dua input function. Dan dia kata baris pertama mengandungi dua integer. Dua integer iaitu koordinat X1 dan Y1 yang masing-masing mewakili koordinat X dan koordinat Y bagi titik A. So dekat sini, -6, -7 ni sebenarnya adalah dua integer. So integer yang pertama ni adalah mewakili X1. Integer yang kedua ni adalah mewakili Y1. So jadi ialah sebenarnya koordinat bagi titik A. Jadi koordinat bagi titik A ialah -6, -7. Okey, dan yang bawah pula adalah koordinat bagi titik B. Okey, jadi constraint. Constraint ni maknanya dia bagi tahu koordinat X dan koordinat Y adalah antara -100 hingga
100. Dia takkan kecil daripada negatif 100 dan koordinat dia takkan lebih daripada 100. Dan output format dia minta kita cari satu nombor iaitu keturunan bagi garis lurus tersebut. Okey, jadi kita buat coding terus. Kita buat coding terus. Kita buka kita punya IDE. Okey, kalau guna Python boleh gunakan Tony ataupun Python IDLE. Okey, saya save dulu ini. Saya save sebagai soalan 5. Okey. Kemudian kita gunakan dua input sebab tadi dia kata dua baris input. Jadi kita gunakan dua input function. Okey. Jadi dia kata baris pertama mengandungi dua integer. Okey. Jadi kita tulis kat sini, masukkan A, masukkan koordinat A. Okey, baris kedua kita minta dia masukkan koordinat B. Okey. Dan kita tahu satu baris tadi ada dua input. Kalau kita baca semula, dia kata baris pertama mengandungi dua integer X1 dengan Y1. Baris kedua mengandungi dua integer X2 dengan Y2. Jadi kalau dia guna dua integer, kita boleh gunakan dua variable yang berbeza. Okey, dalam coding kita boleh buat macam ni. Contohnya kita buat, ada pelajar dia buat macam ni. Dia buat A, B. Okey, yang ni dia buat C, D. Contohnya lah. Okey. Jadi bila dah siap, kita cuba print. Kita cuba print. Nak tengok jadi ke tak apa input yang kita masukkan tadi. Kita nak test. Jadi kita save dulu. Lepas kita save, kita run. Okey. Jadi contohnya macam ni bila kita run. Okey, yang pertama dia kata masukkan koordinat A. Kita kena ingat satu koordinat satu titik. Satu titik ada dua koordinat, iaitu satu koordinat mewakili titik X. Satu titik ada dua koordinat satu koordinat X, satu koordinat Y. Jadi kita masukkan dulu koordinat X bagi titik A. Koordinat X bagi titik A contohnya kita masukkan 6. Okey, koordinat Y contohnya kita masukkan negatif 2. Okey. Jadi kita tekan enter. Tekan enter dia akan jadi salah. Kenapa dia jadi salah? Dia jadi salah sebab bila kita gunakan input function dalam Python, dia akan terima satu input sahaja. Dia tak akan terima dua input. Tapi sini kita masukkan dua nilai. Jadi bila kita masukkan dua nilai, walaupun kita masukkan dua nilai, dia akan anggap 6 negatif 2 ni adalah sebagai satu input. Jadi bila ada satu input, nak simpan dalam dua variable, dia akan jadi error. Yang ni ada satu input, nak simpan dalam dua variable. A dengan B ada dua variable, dia akan jadi error. Jadi kalau kita nak try, kita cuba buat atas ni, kita buat contohnya A, bawah ni kita buat B. Okey, contohnya. Jadi bila kita save, okey, kita run. Okey, contohnya kita masukkan koordinat A, katakan kita masukkan tadi 6 negatif 2. Okey, B kita masukkan 7 8. Okey, dia keluar. Jadi kalau kita nak tahu apa yang disimpan dalam variable A, apa yang disimpan dalam variable A, kita type je kat sini A. Okey, dia akan simpan 6 negatif 2. Kalau B tu dia akan simpan 7 8. Jadi sebenarnya dia tak simpan 6 dengan negatif 2 ni sebagai dua input. Dia akan simpan benda ni sebagai satu input ataupun sebagai satu
sebagai satu string. Okey. Jadi macam mana kita nak jadikan dia dua input? Kita boleh pecahkan satu string ni menjadi dua input dengan menggunakan split method. Kita gunakan split method. Jadi split method ni kita boleh gunakan untuk pecahkan satu string menjadi dua string, okey, ataupun menjadi 3 string, 4 string, 5 string, tak kisahlah. Kita boleh split satu string kepada beberapa string yang lain. Okey, jadi kalau kita buat contohnya kat sini, kita buat contohnya A, B. Sini kita buat C, D. Okey. Jadi dekat sini, sekejap saya pendekkan sikit, panjang sangat dia punya input prompt. Okay, saya pendekkan sikit. Okey, jadi saya gunakan dot split. Okey, dot split. Okey. Jadi kita nak tahu apa yang outputnya keluar. Jadi kita save dulu. Kita run. Sekejap saya pangkah. Saya run terus kat sini. Okey, saya run contohnya koordinat A saya masukkan sama macam tadi, 6, -2. Okey. Koordinat B saya masukkan 7, 8. Okey. Dia akan jadi macam ni. Nampak macam sama kan? Nampak macam sama tapi sebenarnya dia simpan benda yang berbeza. Jadi kalau saya nak keluarkan A, saya tekan A, dia akan keluar 6, B dia akan keluar -2. Nampak dekat sini? Beza dengan yang atas. Yang atas ni, E ni, dia simpan satu string. 6 -2 tu dia akan anggap sebagai satu string. Jadi apa yang split ni buat? Daripada satu string, iaitu string 6 -2 ni, dia akan pecahkan menjadi dua string. String 6, string -2. Okey, nampak Dia akan pecah menjadi dua string. Jadi itu fungsi split method. Okey, dia pecahkan input kepada beberapa elemen. Okey, boleh pecah kepada list pun boleh. Okey. Betul. Split tu dia akan return list. Betul Cikgu Yuh. Split ni dia akan return list of string. Jadi asalnya kita ada string. Asalnya kita ada string. Bila kita split, dia akan pecahkan satu string. Okey, sebenarnya macam ni. Betul apa yang Cikgu Jack Yo bagi tahu. Split method. Okey. Dia akan tukar satu string kepada a list of string. Okey. Dia akan tukar satu string kepada beberapa senarai. Dia akan tukar satu string kepada satu senarai yang mengandungi beberapa string. Okey, Cikgu Ling Shinji ni tanya cikgu adakah cara untuk memecahkan inputnya kepada elemen dalam satu list. Adakah cara untuk memecahkan input? Yang ni yang kita gunakan split method, Cikgu Ling. Kita guna untuk pecahkan satu elemen tu kepada beberapa yang lain. Okey, Somendra. Soalan pertandingan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau dua bahasa. Peserta dalam masa pertandingan, peserta boleh pilih nak soalan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Kita akan sediakan dua set soalan yang berbeza. Okey, jadi dia ada set bahasa Melayu, ada set bahasa Inggeris. Boleh pilih nak guna yang mana. Okey, cuma bahasa je berbeza tapi soalan-soalan yang sama. Okey, nampak tadi kita gunakan split untuk pecahkan satu string kepada satu senarai yang mempunyai beberapa string. Okey. Jadi kalau kita nak tengok, saya tunjukkan guna ni lebih mudah kalau cikgu nak faham sekejap saya run shell. Okey. Katakanlah saya ada A. A ni saya simpan satu string. Contohnya saya simpan 30, 40,
50. Okey. Jadi yang ni adalah satu string. A akan simpan satu string. Jadi bila saya buat A.split, apa yang berlaku? Dia akan tukar satu string ni kepada satu list, satu senarai. Dalam senarai itu ada beberapa string. Jadi bila saya buat A.split, apa yang berlaku? Nampak dia akan tukar kepada satu list ataupun satu senarai, dan senarai itu mengandungi beberapa string. Dalam kes saya ni dia ada 3 string. Kenapa dia pecah menjadi 3 string? Sebab saya ada 2 spacebar. Okey, split tu tadi dia akan pecah elemen, dia pecah kepada berapa banyak elemen bergantung pada spacebar. Dalam kes ini saya ada 2 spacebar. Oleh kerana ada 2 spacebar, dia akan pecah kepada 3 elemen. Okey. Boleh cikgu? Boleh nampak tak dengan jelas saya buat macam ni? Okey, jadi kalau saya nak paparkan 40. Kalau saya nak paparkan 40, saya boleh buat A1. A1 akan sekejap. Sorry, bukan A1, saya silap A split 1. Okey, dia akan paparkan 40. Kalau saya nak paparkan yang hujung ni 50 ni, saya akan buat A dot split 2. Okey, sebab apa kita buat 1 dengan 2 macam ni? Sebab elemen dalam list dia bermula dengan elemen 0. Yang belakang ni elemen 0. Jadi kalau saya nak paparkan 30, saya buat A dot split. Okey. Okey, untuk pelajar sekolah rendah jangan risau pasal senarai, sebab dalam soalan pertandingan dia ada 3 set soalan. Dia ada set A, dia ada set B, dia ada set C. Okey, untuk soalan set A tak ada soalan tentang list. Okey, jadi kita boleh selesaikan soalan set A tanpa menggunakan list. Okey, untuk soalan set C nak jawab kena guna list. Okey, ataupun array. Untuk jawab soalan set C, untuk jawab soalan set B kita boleh pilih nak guna list pun boleh, tak nak guna list pun boleh. Jadi kalau pelajar masih baru belajar tentang coding, belum belajar topik list ataupun array, jangan risau sebab masih boleh jawab soalan set A tanpa menggunakan list. Sebab dalam set A tak ada soalan berkenaan dengan list. Okey. Boleh Jadi saya tutup yang ni. Okey. Dan kita nak kira Kita nak kira kecerunan. So kita buat formula sama macam tadi, kita buat kecerunan. Okey. Ini akan jadi masalah sebab pelajar dia confuse. Contohnya nak letak C tolak A ke, bahagi D tolak B ke, macam mana? Ataupun D tolak B. Ada pelajar dia jawab macam ni. D tolak B bahagi dengan C tolak A. Dan ada macam-macam jawapan. Okey, ada macam-macam jawapan. Yang berbeza-beza, dan dalam banyak-banyak jawapan tu satu je betul, yang lain tu salah. Okey, kenapa dia jadi macam ni? Sebab satu bahagi 2 okey, tak sama dengan 2 bahagi 1. Jadi bila kita buat bahagi, sebelah kanan dengan sebelah kiri tu jangan tertukar dia punya urutan. Sebab tu dalam pertandingan bila kita menggunakan variable, pastikan kita menggunakan variable yang memberi makna. Sebab bila kita tak gunakan variable yang memberi makna, kita akan dapat kita akan pening kemudian hari. Sebab apa? Sebab saya gunakan variable ABCD. Variable ABCD ni dia tak memberi sebarang makna. Jadi untuk mengelakkan kita pening, okey, kita boleh gunakan nama variable yang memberi makna. Contohnya kat sini kita guna X1, sini kita guna Y1. Jadi kalau kita gunakan nama variable yang memberi makna, lebih mudah untuk kita selesaikan soalan. Jadi berdasarkan formula dalam soalan, yang ini adalah Y2 tolakkan dengan Y1 bahagikan dengan X2 tolak dengan X1. Okey. Jadi bila kita dah siap, kita print nilai bagi M. Okey. Jadi bila dah siap, kita cuba save, dan kita cuba run. Okey, kita cuba run. Cuba tengok bila kita nak masukkan input, seelok-eloknya kita gunakan sample input yang dia bagi. Jadi sample input yang dia bagi dekat sini. Okey, sample input yang dia bagi adalah sekejap ya.
Sampel input yang dia bagi adalah yang ni. -6, -7, -4, 2. Jadi kita gunakan sampel input dia, kita letak. Okey, kita letak -6, -7. Okey. Dan yang B ni, okey. Bila kita buat macam ni, dia jadi error. Kenapa dia jadi error? Sekejap sekejap saya tengok sekejap. Kenapa error? Value error tu mana ni? Okey, saya cuba save sekali lagi. Kenapa dia jadi error? File save. Okey, run. Okey. Saya masukkan cuba -6, -7. Sekejap saya tengok sekejap. Okey, -6, -7. Koordinat B. Koordinat B adalah -4, 2. Okey. Saya masukkan -4, 2. Okey. Jadi dia keluar error. Dia keluar error. Jadi kita baca type error. Dia kata unsupport. Sekejap. Okey, dia kata errornya dia kata unsupport operand type for bahagi. Okey, kenapa for bahagi ni tak boleh? Sebab bahagi ni dia kata str bahagi str. Okey, jadi dekat sini bila dia run program okey, Python akan laksanakan arahan mengikut keutamaan ataupun mengikut hierarki. Dalam kes ni dia akan laksanakan bahagi dahulu. Contohnya kita ada 2 tambah 4 darab dengan 5. Dia akan buat darab dulu. Kenapa dia buat darab dulu? Kerana darab hierarki lebih tinggi berbanding dengan tambah. Sama juga dengan yang ni, dia akan buat bahagi dulu. Kenapa dia buat bahagi dulu? Sebab hierarki bahagi ni lebih tinggi berbanding dengan hierarki tolak. Jadi apa yang dia buat? Dia akan buat Y1 bahagi X2. Dan benda ni akan jadi error sebab Y1 ni adalah str dan S2 ni adalah str. Jadi str bagi str dia akan jadi error. Okey, jadi tak boleh nak bagi str, kita kena tukar dulu kita punya input tu kepada nombor. Jadi nak tukar kepada nombor, cara paling mudah adalah dengan menggunakan casting. Okey, dalam soalan tadi dia bagi tahu inputnya adalah, kita baca sekali lagi input dia, input format. Inputnya adalah 2 integer. 2 integer pada baris pertama, 2 integer pada baris yang kedua. Jadi kita tukar kepada 2 integer. Minta maaf saya ambil masa lebih sikit. Saya minta maaf saya selesaikan ni sikit. Okey, jadi kita kena tukar dekat sini. Y2 dengan Y1 ni kita tukar dia kepada integer. Sebab soalan kata inputnya adalah integer. Sebab kalau kita tak tukar kepada integer, dia akan jadi string. Dia akan jadi string. Okey. Jadi dah tukar pada integer. Jadi bila dah tukar pada integer, kita save dan kita run sekali lagi. Okey, sekali lagi kita masukkan koordinat dia -6, -7. Kemudian kita masukkan -4, 2. Okey, jawapannya akan dapat 6.25. Okey, 6.25 ni sebenarnya jawapan yang salah. Kenapa jawapan yang salah? Sebab kalau kita tengok soalan, mengikut input ni, dia akan dapat 4.5. Dia akan dapat 4.5. Jadi 4.5 dengan 6.25 ni tak sama. Okey. Jadi kenapa dia tak sama? Sebab tadi kita buat tolak dengan bahagi, dia akan buat bahagi dulu. Tapi kalau ikut formula, cuba tengok formula yang ni. Dia akan tolak dulu, dah siap tolak baru dia bahagi. Jadi kita kena paksa dia buat tolak dulu. Untuk paksa dia buat tolak dulu, kita letak bracket kita letak bracket kat sini. Okey, dan kita letak bracket kat sini. Okey.
Jadi bila kita tak bracket kat sini, apa yang berlaku dia akan tolak dulu. Dah siap tolak baru dia bahagi. Okey, jadi kita save sekali lagi dan kita run sekali lagi. Kita cuba masukkan input yang sama. Contohnya -6, -7, kemudian kita masukkan -4, kemudian kita masukkan 2. Dia akan dapat 4.5. Okey. Jadi bila jawapan kita dah sama, barulah kita copy dan paste masuk dalam HackerRank. Cikgu, kenapa keluar tulis tak boleh? Tun tanya, cikgu boleh ke kalau tulis int dekat bahagian input? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dekat sini dia split. Okey, ingat Tun, bila kita split string ni kan, bila kita split, dia tak jadi string. Dia akan jadi list of string. Okey, dia tak jadi asalnya string. Bila kita split, dia akan jadi a list of string. Okey, jadi a list of string, kita tak boleh casting kepada integer. Dia tak boleh casting kepada integer. String kita boleh casting kepada integer. Contohnya kalau kita ada string 76, kita nak casting kepada integer. Macam ni boleh. Sebab kita casting string. Tapi kalau kita nak casting list of string, nak casting kepada integer, tak boleh. Kecuali kita guna map. Nanti boleh google tentang map function. Okay, map function dia boleh tukarkan semua data dalam list kepada integer. Okay, nanti boleh google cara nak guna map function. Tapi kalau kita letak dekat sini, int dekat input ni tak boleh. Sebab dekat sini bukannya string, tetapi sini adalah list. Bila kita casting list akan keluar error. Tadi kita letak dekat input kan? Tadi kita letak dekat input, kenapa okey? Kita letak dekat input tadi okey sebab tadi adalah string. Tapi sekarang ni yang ni bukan lagi string, tapi adalah satu list ataupun satu senarai. Okey. Jadi kita sekejap lagi nak habis. Okey, kita copy dan kita masukkan dalam kita punya HackerRank. Kita paste, okey. Bila dah siap kita run kita run code kita. Okey, bila kita run code kita akan jadi salah. Okey, bila jadi salah tengok kenapa? Okey, salahnya sebab kita ada input prompt. Okey, bawah ni. Okey, tengok your output dengan expected output pastikan sama. Kalau tak sama, kita kena betulkan balik. Jadi sini saya betulkan semula. Saya jadikan dia sebagai komen dan kemudian saya buat balik input dot split. Okey, kemudian x2 y2 set kepada input dot split. Okey, dan saya run sekali lagi. Okey, bila run dia akan betul test case yang pertama. Okey, untuk test case yang kedua terus test case yang kedua betul, test case yang satu ni salah. Okey. Yang ni salah, yang ni salah, ni salah, ni salah. Okey. Jadi apa yang berlaku, kita buka dulu test case yang salah, tengok kenapa dia salah. Okey, cuba tengok dekat sini. Test case satu ni. Okey, your output 5.0, expected output 5. Okey, jadi sebenarnya dia nak 5 je. Point kosong kat belakang tu dia tak nak. Okey, jadi dalam matematik sebenarnya trailing zero kalau dalam 5.0 adalah sama dengan 5 dalam matematik. Jadi point zero kat belakang dalam matematik tak memberi sebarang makna. Jadi macam mana nak buang trailing zero dalam Python? Okey, jadi untuk buang trailing zero dalam Python, kita boleh gunakan general format. Jadi kita ubah sikit dekat kita punya M ni. Kita format kita punya output, okey. Format dia kepada general format G ni untuk general format. Jadi kalau ada general format, kalau ada 5.0, point kosong tu dia akan buang, dia akan jadi 5 sahaja. Jadi bila saya okey. Sekejap. Okey, tukar kepada general format. Jadi bila kita run kita punya code, okey, nampak bila kita run, dia akan betul untuk semua test case. Bila dah betul untuk semua test case, barulah kita submit kita punya code. Okey, bila kita submit kita punya code, dia akan betul semua. Okey, tadi dia akan tunjuk sebahagian test case, 7 sahaja ditunjuk, lagi 3 dia sorok. Pastikan betul semua test case, baru akan betul semua lah. Akan dapat markah penuh. Okey, lepas dapat markah penuh, baru kita pergi pada soalan yang seterusnya.